Ya, Auda, kita dalam segmen Muziumku Warisanku dan pagi ini kita akan berbicara mengenai dengan acuan makanan dalam koleksi Jabatan Muzium. Dan Alhamdulillah pagi ini kita telah pun bersama dengan tetamu undangan kita ya. Dan pagi ini kita bersama dengan Amal, yang mulia Puan Amal Zanatul Lizan binti Haji Sulaiman, iaitu pembantu rekod bahagian perolehan Jabatan Muzium-Muzium. Dan bersama dengan Is. Ya, di sebelah kiri saya bersama dengan Puan Nora binti Haji Abdul Kadir, merupakan pegawai penyelidik kanan ya. Kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum keduanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selamat menunaikan ibadah puasa juga ya. Pada pagi ini kita akan menambah ilmu pengetahuan sebetulnya. Mengetahui, mengimbas kembali. Kita ni berbalik kepada zaman-zaman dahulu ya. Mengenai dengan apa ni, acuan makanan dalam koleksi Jabatan Muzium. Baik, untuk seterusnya Intan silakan. Ya, seterusnya kita akan bertanya kepada Puan Nora. Jadi Puan Nora, apa sebetulnya acuan-acuan yang telah pun kita saksikan di atas meja ini? Okey. Terima kasih Intan dan Daud. Ya, okey. Segmen kita ni hari ini Muziumku Warisanku membawa edisi khas lainnya, acuan makanan dalam koleksi Jabatan Muzium. Hanya tinggal beberapa hari saja lagi kita ni akan berhari raya. Betul, 5 hari saja lagi, insya-Allah. Jadi segmen kali ini mengimbau kembali kuih muih ataupun makanan makanan tradisi orang dulu-dulu yang dihidangkan dalam perayaan tertentu, khasnya adalah Hari Raya Aidilfitri, dari pelbagai bentuk acuan makanan. Okay. Acuan yang dikongsikan hari ini adalah acuan ataupun calak makanan, kerana sabut juga calak makanan yang tradisional dalam simpanan Jabatan Muzium-Muzium. Dalam konteks dunia Melayu, acuan makanan tradisional ini begitu sinonim dengan masyarakat Nusantara. Biasanya ianya digunakan secara meluas di Kepulauan Melayu. Termasuklah negara kita ni, negara Brunei Darussalam, yang memberi fokus kepada perayaan-perayaan tertentu seperti sambutan Hari Raya, Aidilfitri dan Aidil Adha. Kadang-kadang pun perkahwinan juga. Perkahwinan sama juga di masa bergotong royong itu beramai-ramai, ada tu yang membuat kuih muih untuk tetamu kan tu. Betul ya, tapi kalau kuih muih kalau tradisional dulu macam kuih bahulu, kuih calak sebagainya. So dalam Jabatan Muzium kami telah mengumpul koleksi acuan makanan ini sejak tahun 1964 lagi. So dalam usianya dulu masa pembelian itu diperoleh, bukan pembelian, diperoleh itu ada yang berusia 50 tahun, ada yang berusia 100 tahun dan ada yang sudah berusia 200 tahun. So kalau sekarang ini tahun 2021 ini adakah acuan-acuan yang paling tua yang ada dalam koleksi muzium adalah berusia 250 lebih tahun lah. Jadi ada di bawah Puan 250 lebih tahun itu. Masanya tidak ada. Yang mana satu. Tapi yang paling tertua yang mana tu? Yang ini, yang usianya berapa tu? 19. Yang tunggu. Mungkin dapat di kita ni akan nanti menunjukkan. Baik. Ada yang dijelaskan punya dulu ya. Okey, baik. So kalau kan yang sudah berusia macam mana ni, so artifak-artifak macam mana ni perlulah kita ni lindungi dan disimpan untuk untuk khazanah warisan negara kita ni. Betul. Insya-Allah ya. Baik Puan, mungkin boleh dijelaskan mengenai dengan jenis acuan makanan dalam koleksi Jabatan Muzium-Muzium, iaitu bentuknya dan juga materialnya. Okey, dari segi bentuknya dan materialnya, dalam koleksi Jabatan Muzium mendapati acuan makanan ini dibuat daripada dua elemen penting dalam masyarakat Melayu Brunei. Dalam masyarakat Melayu yang digunakan melibatkan penggunaan bahan sumber alam tu, iaitu macam bahan logam dan bahan alam semula jadi macam kayu. Tentang penggunaan bahan dalam masyarakat Melayu di negara Brunei Darussalam ni, penggunaan alat acuan tradisional dibahagi kepada dua, iaitu satu kayu dan dua tembaga atau logam atau tembaga. Ini kayu
dan tembaga. Itu yang ada dalam simpanan dan koleksi Jabatan Museum. So bahan kayuan ni macam yang seperti yang ada di depan ni, bahan kayuan ni selalunya diperolehi daripada pokok-pokok yang terpilih ni. Yang bersesuaian lah, seperti kita ni ada pokok dari bulian, ini kayu bulian, kayu nangka ataupun madang, itu dan sebagainya lah yang durang macam mudah diperolehi lah kawasannya. Dan juga lazimnya si pembuatan ni lazimnya akan memilih kayu-kayu yang berkualiti tinggi dari segi ketahanannya, dan juga ia punya ketahanan itu sama ada ia boleh tahan dan mudah untuk dibentuk diukir macam mana dihasilkan ikut seni ukir masyarakat tempatan. So sekarang ni kita ni ada bentuk ni bunga bentuk bunga yang daripada kayu lah, so diukir. Bukan menggunakan mesin tapi diukir menggunakan tangannya. Jadi biasanya jadi puan itu dari kayu apa tu? Ini kita ni ada dari madang. Kayu madang. Baik, kayu madang. Ini acuan untuk kuih apa ni puan? Kalau yang macam ni kita ni ini adalah kuih, membuat kuih papan. Papan. Sini ada kamera. Sini ada ia punya pemigangan. Ada. So ia punya bentuk di sinilah. Diukir ni dengan menggunakan tangan. So orang dulu-dulu tu kreatif. Rajin kreatif. Jadi berbagai bunga yang dibentuknya di sini ni. Jadi itu ia punya caranya lah. Secara ringkas saja saya. Boleh saya pegang puan? Saya merasakan beratnya. Berat. Sangat berat. Berat. Memang berat. Kayu yang dipilih berkualiti ia punya. So jadinya tidak mudah pecah. Ia tahan lama. Okay. So ada yang berbentuk ikan, dan di sini kita ni saya tunjukkan ini berbentuk kelopak bunga bunga. Berbentuk apa ni? Cincin. Rama-rama. Betul. Bentuk rama-rama. Mungkin dapat dilihatkan pada penonton kita. Kita ni ada dalam koleksi Jabatan Museum berbentuk rama-rama. Rama-rama. Okey, kita lihat pada kamera. Itu dia bentuk rama-rama. Dapat disaksikanlah di sini bentuknya tu macam mana. Ini adalah buatan Brunei je ni. Dan uniknya adalah ada tudungnya. Ini tutupnya. Tutupnya. Fungsinya apa tu? Untuk kan ia memasak tu. So jadinya ada api atas, ada api bawah. Jadi caranya ditutup begini. Ia akan menyimpan arang. Untuk macam ni benar adalah oven ada di bawah api atas. Dan yang ini betul. Sini dapat dilihat ada bentuk ini satu koleksi museum yang sangat unik Kita ni ada macam orang dulu tu yang membuat tembaga ni ada idea motif burung dicampurnya dengan bunga ceramai dan binatang lah macam lembu atau apalah tu dia punya idea. So ikan dan kalau dapat disaksikan di sini kita ni ada ukiran-ukiran kayu lagi yang begitu macam halus dia punya ukiran-ukiran itu seninya. Padahal semua menggunakan ukiran tangan tidak menggunakan mesin apa-apa. Baik. Mungkin Puan Amal ataupun mungkin masih lagi Puan Nora akan menjelaskan bagaimana Jabatan Museum untuk menyimpan artifak ini dalam maksudnya acuan makanan ini. Macam mana tu? Terima kasih. Pertama apabila artifak ini kami terima, artifak akan diperiksa dulu, lepas itu dicatat data-data yang diperlukan untuk rekod artifak. Kemudian secara rasmi artifak akan didaftarkan ke koleksi museum dan diberi nombor atau nombor pengenalan yang unik. Macam mana? Ada. Dan ditera di permukaannya. Ya. Ini boleh diangkat ni Puan? Ini yang paling kecil. Nampak dapat. Di dalam ada dituliskan. Adakah? Itu nombor. Ini nombor tahun ianya diperolehi ya. Baik. Resmi sebagai koleksi Jabatan Museum lah macam itulah. Jadi pada di sini
1964 ya tertulis itu bukan ia dibuat tetapi ia diperolehi. Disimpan di Jabatan Itu dia. Muzium. Jadi dia kurun yang keberapa agaknya ni ikan Yang tersebut? ikan ni kita ni sudah memperolehinya tahun 64 kan. Jadi ia kalau kan diikutkan rekod kami 200 tahun. sejak ia diperolehi tahun 64 itu 200 sudah 200 200 tahun tahun sudah sebelumnya. usianya. Ya. Jadi kalau sekarang ini Dota tahun 2021 macam 250 lebih tahun lah. Masya-Allah. Kalau Ya. Dan Yang ini rintan, acuan okey. makanan, calak makanan. Ini diperolehi pada tahun 1965. 65. Wow. So ia berbentuk kecil cuma ni kadang-kadang ia boleh digunakan untuk membuat berhulu dan usianya ni sudah kita ni sudah memperolehi dalam 100 tahun. 100 tahun. Bukan calak tu, bukan ke calak pun boleh. Tak. Boleh, lah. boleh. Boleh, calak makanan lah, Calak bingka pun boleh. Boleh, okey. Ya, ikut anulah kemahiran seseorang pembuat kuih itulah. Kuih. Ya. Jadi acuan ini macam ia punya kalau lihatlah ia punya bunga ni kalau kan diikutkan penulisan-penulisan yang terdahulu ini merupakan bunga Kemboja. Kemboja ya. Ia punya bentuk ni bunga Kemboja. Ya. Baik, kita akan berbalik semula kepada Puan Amal. Mungkin ingin disampaikan lagi? Ya, Okey. silakan Puan Amal. Dokumentasi setiap artifak ini perlu juga direkodkan. Macam mana kami merekodkan, kami menggunakan borang. Okay, Jabatan Muzium menggunakan borang penelitian yang kami panggil B2 untuk kegunaan pendokumentasi artifak. Okay, dalam pendokumentasian amat penting direkodkan nama artifak, usia, sejarah latar belakangnya, ukuran, tempat dan teknik pembuatan serta sumber diperoleh. Okey, sumber diperolehan ni maksudnya artifak itu sama ada dibeli ataupun dihadiahkan ataupun hasil dari kajian. Ya. Dan seterusnya kita akan saksikan bersama ada satu gambar yang mengenai dengan anatomi calak makanan. Mungkin boleh dijelaskan sedikit Puan. Sambil kita menyaksikan di skrin ini TV ada kita sekarang contoh, ini ada okey. anatomi calak makanan. Mungkin dapat dijelaskan. Silakan. Siapa yang Okey. ingin menjelaskan ini? Silakan. Setiap pegawai yang mengendalikan pendokumentasiannya perlu mengetahui anatomi setiap artifak. Okey, ini contohnya. Ini bagi artifak acuan perlu diketahui bagi merekodkan keterangan bahan. Macam ini mempunyai tudung, telinga, badan, dasar bagi calak makanan ini. Oh, ada dastarnya juga. Dasar. Fikir pengantin saya pakai dastar. Dasar. Dasar. Dia dastar. Dasarnya. Dasarnya. Okey. Punya dasar. Kemudian ada tangkai kayu dan tangkai tepi ya. Kadang-kadang Ada kalau juga ada. disaksikan ini acuan yang menggunakan telinga dan ini acuan yang ada mempunyai tangkai tepi. Dipanggil tangkai. Ya, tangkai tepinya ni Okey. kita ni memerlukan kayu untuk lagi. dimasukkan. Baik. Untuk untuk memigang lah kalau dipegang cuma ni panas kan. dulu menggunakan tambak kayu kan, kayu api ya. Kalau dipegang arah ia punya logam ni Ia terlalu panas. Panas ya, betul. Ya, dan seterusnya. Okey, selain daripada anatomi ini, penting juga direkodkan kalau ada motif-motif macam ukiran-ukiran, tulisan jawi yang ada pada bahan atau bahagian lain artifak perlu juga direkodkan. Okey, perkara ini perlu juga sekiranya ada penyelidik yang akan memerlukan artifak ini berdasarkannya motif. So ini sangat penting untuk juga mengenal pasti setiap artifak atau keunikannya lah. Kalau para penyelidik itu yang menurut Amal tadi, kalau sekiranya mereka datang ke Jabatan Muzium untuk membuat penyelidikan mengenai dengan bahan-bahan, bukan saja ni kan tu kami koleksi muzium ini mempunyai pelbagai koleksi. Jadi kalau ia memerlukan macamnya motif burung katanya. Jadi sanang kan? Itu motif-motif ini perlu juga dimasukkan dalam dokumentasi sebagai penunjuk setiap lah bahan ya. itu. Ya. Dan di sini kita ni Ini ialah apa ni macam alai saksikan bubuan ni apa ni? Mungkin boleh dikongsikan Puan, kongsi fungsinya. Ini saya akan manukan memperlihatkan macam ada motif
yang kata Amal Ya. tadi tulisan Jawi. Ya, mungkin dapat kita lihatkan pada kamera. Ada tulisan ukiran tulisan Jawi di sini. Dapat kita saksikan begitu. Okey. So kalau yang dapat Jadi apa ni? Mungkin dapat dijelaskan tulisan Jawi ini tersebut. adalah tarikh hijrah. Kalau akan dilihat kan tu hijrah. So dia tulisannya tu 1313. Oh, jadi pada tahun 1313 hijrah ia dihasilkan, dibuat. Jadi kalau kira pada tahun ini 1442 hampir dalam 100 lebih tahun. 100 lebih tahun. Jadi menggunakan kayu apa ni? Yang ini kita ni ada ini badannya logam. Logam, okey. Dan pemegangnya ni yang berfungsi untuk menekan adunan itu diperbuat daripada kayu. Kayu? Kayu. Kayu apa? Kita ni Macam-macamlah kayunya. Oh ya, mungkin ini macam ringan. Cuba Daud rasa. So kalau Ini sekiranya agak ringan macam kayu nangka ke pokok nangka. Kalau yang barat itu mungkin balian dan bulian padang dan sebagainya. Ini ringan kan? Ya, ringan. Ya, jadi Puan ini fungsinya apa ni? Buat apa ni? Untuk membuat kuih. Okey. Yang ini untuk kalau dilihat dari bawah. tekan dulu. Kalau bulan puasa putu mayang hal Putu mayang. Apa kita saksikan di bawahnya ya. Baik, kita ke Masya Allah. Jadi ada acuannya di bawah untuk membuat putu mayang. Putu mayang. Jadi adunan putu mayang itu akan keluar macam ni tu kan. Ya. Dan itu dibuat daripada logam juga ya. Logam, tembaga, solid. Sangat berat. Sangat berat. Masya Allah. Hati-hati ya. Ya, baik. Ya, dan seterusnya mungkin boleh dikongsi Yang di apa depan fungsi-fungsi yang telah pun acuan makanan yang dibawa pada pagi ini. Okey. Secara ringkasnya lah Puan, sebab kita ada dalam masa 4 minit. 4 minit. Baik. Okey, dalam konteks Melayu, perayaan Aidilfitri ini disambut cukup meriah di kampung-kampung dulu-dulu. Seawal era 50-an, 60-an, 70-an dan 80-an itu meriah sangat di kampung. So sehingga macam diorang ni berkumpul adik-beradik, saudara mara tu kan. So dalam perayaan ini disambut dengan penyediaan kuih muih tradisional yang begitu sinonim dengan masyarakat Melayu, khususnya di kampung-kampung yang akan memberi ruang kepada golongan masyarakat ini berkumpul dan menghasilkan produk-produk kuih muih yang dekat dengan masyarakat Melayu. Saya ingin memperkenalkan fungsi dan kegunaan acuan makanan koleksi Jabatan Muzium ini. Silakan. Yang ini namanya adalah pengantulan. Pengantulan. Tadi sudah diterangkan. Yang pengantulan ini adalah acuan membuat kutu mayang. Kutu mayang. Ada juga yang mungkin kalau ia punya lubang ini besar sedikit yang tadi itu, boleh juga membuat maruku. Boleh juga menggunakan anda? Boleh. Ia fungsinya macam acuan kan. Kalau dalamnya ni ditukar. Ditukar. Cuba Daud lihatkan. Satu berlubang besar, satu ada yang kecil kan tu. Begini. Jadi di sini kecil, permukaan sini kecil. Mungkin dapat kita tunjukkan pada penonton kita. Baik, yang ini kecil dan yang di sebelahnya pula berukuran lubangnya besar. Jadi kalau yang besar untuk putu mayang. Putu mayang ataupun ikutlah kalau yang mau rasa maruku. Okey. Maruku. Baik. So ada dua kuih yang dapat dihasilkan daripada acuan ini. Ya, alhamdulillah ya. Jadi itu adalah antara yang telah pun kita kongsikan bersama, di mana pada pagi ini telah pun kongsikan tadi serangkaian mengenai dengan pengantulan dan alhamdulillah Puan nampaknya masa mencemburi kita ni waktu sebetulnya. Tapi saya ingin menerangkan sedikit. Yang ini adalah acuan madu kesirat. Yang ini? Ya, madu kesirat. Baik. Dan ini yang tadi yang telah dianukan adalah kuih papan. Dan semuanya boleh digunakan untuk membuat kuih bahulu. Bahulu, bingka boleh digunakan. Ya. Baik. Ya, baik. Okay. Dan alhamdulillah bagi kita pun berada di penghujung wawancara. Walaupun kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Puan Nora dan juga ke Puan Amal ya. Jadi secara ringkasnya mungkin ada kesimpulan sedikit? Okey. Jabatan Muzium ini selaku jabatan yang memelihara dan melindungi khazanah menyimpan khazanah warisan negara. So
perlu perkara-perkara macam ini diketahui oleh para penyelidik, para pelajar-pelajar di luar sana. Yang kita ni, yang Brunei ni kita ni ada mempunyai makanan, acuan makanan tradisional kita ni sendiri yang diperbuat daripada Brunei sendiri, buatan Brunei, made in Brunei. Ya, hasil tangan orang Ketani sendiri ya, dan, orang Brunei. Koleksi ini, bahan-bahan ini terpelihara, terlindung di dalam simpanan Jabatan Muzium. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Yang Mulia Puan Nora binti Haji Abdul Kadir merupakan pegawai penyelidik kanan dan juga Puan Amal Zanatul Zan binti Haji Sulaiman merupakan pembantu rekod bahagian perolehan Jabatan Muzium Brunei. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada dua tetamu kita, Auda. InsyaAllah semuanya bermanfaat untuk kita menambahkan lagi pengetahuan kita. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Baik, nanti akan kita ikuti bersama selepas kita mengikuti berita jam pagi, iaitu jualan kuih muih belia sebentar Hari Raya Aidilfitri. Baik, kita akan berehat seketika dan kita akan kembali selepas berita jam 9 pagi.